Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 19 November 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Lembaga Tabung Haji menyerahkan zakat tabung haji berjumlah RM1,98,927.04 bagi tahun kewangan berakhir 2020 kepada tabung Baitumal Sarawak. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg telah menerima bayaran zakat tersebut daripada Pengarah Wilayah Sabah dan Sarawak Datin Nur Laila Said di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Datin Nur Laila berkata tabung haji sentiasa mengutamakan aspek kelestarian ekonomi ummah dan pembayaran zakat bagi meningkatkan kebajikan masyarakat dan membantu meningkatkan kegiatan ekonomi golongan asnaf. Di samping itu, katanya tabung haji terus giat memperkasakan kewangan Islam dan pembangunan sosioekonomi ummah khususnya di negeri ini. Tambahnya lagi, pihak tabung haji berharap pembayaran zakat ini dapat dimanfaatkan oleh tabung Baitumal Sarawak ke arah kemampanan program-program zakat yang dirangka di negeri ini bagi kelestarian ekonomi golongan asnaf. Dalam program berasingan, Ketua Menteri telah menyempurnakan perasmian Masjid Ar-Rahman pada Jumaat. Semasa majlis perasmian itu, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Zuhari telah mendandatangani pelak perasmian Masjid Ar-Rahman. Terdahulu, khutbah Jumaat telah disampaikan Imam Besar Negeri Sarawak, Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi yang turut memimpin solat sunnah Jumaat. Untuk rekod, pembinaan Masjid Ar-Rahman mengambil masa setahun iaitu mulai dari 26 Disember 2017 hingga 25 Disember 2018 dengan kos projek berjumlah RM2.08 juta. Masjid berkenaan didirikan di atas tanah seluas 1.5 ekar dan boleh memuatkan 400 jemaah dalam satu masa. Laporan seterusnya mengenai usaha Kerajaan Sarawak yang telah membina lebih kurang 300 menara telekomunikasi dan memperkenalkan Sarawak Rural Broadband Network MySRBN. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Otto berkata MySRBN diperkenalkan dalam usaha mendigitalkan ekonomi Sarawak dan menghubungkan masyarakat luar bandar di Sarawak. Jelas beliau, MySRBN merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk menyediakan rangkaian internet kepada penduduk di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Agriculture Community Outreach Program AgriCorp di Rumah Lapi'i Sungai Binai Sebau. Dalam majlis itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi telah menyerahkan peralatan pertanian kepada 9 pekebun kecil kelapa sawit. Manakala di Bau, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak (Menred) telah meluluskan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi projek kluster tanaman pisang fasa 2 di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru. Kluster tanaman pisang fasa 2 yang akan dilaksanakan di 11 kampung itu melibatkan seramai 248 orang peserta dengan anggaran keluasan sebanyak 76.9 hektar dan kadar bantuan sebanyak RM13,000 sehektar. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin berkata, bantuan kluster tanaman pisang itu merangkumi pembangunan kawasan, bahan tanaman, baja, racun dan peralatan pertanian. Jelasnya di bawah program fasilitasi pertanian AFF bagi kawasan Tasik Biru, mantan Adun Tasik Biru Datuk Henry Jineb ingin mewujudkan kluster tanaman pisang kapok. Saya dipahamkan bahawa saudara Datuk Henry telah membuat beberapa perancangan untuk mula mengadakan tanaman secara berkelompok. Dan khasnya permulaan adalah tanaman pisang. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program AgriCorp di Dewan Serbaguna Kampung Subak Bau pada Khamis. Tambah beliau, pembangunan pertanian di kawasan pertanian seperti kawasan Dun Tasik Biru ini
perlu dilaksanakan secara berkelompok supaya pembangunan infrastruktur ladang seperti jalan ladang dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Sementara itu, Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi telah membuat lawatan kerja ke loji simpanan air Sekumang Tanjung Manis. Lawatan kerja berkenaan bertujuan meninjau serta mendapatkan maklumat terkini status semua projek yang telah dilaksanakan. Difahamkan projek tangki air aras tinggi ini sedikit lewat berikutan pandemik COVID-19 dan dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2022. Dalam pada itu, projek tersebut bertujuan bagi menjamin semua rakyat mendapat bekalan air bersih terawat di samping dapat membuka ruang pelbagai industri di kawasan Halal Hub Tanjung Manis. Di Sibu pula, sebanyak 23 sekolah di bawah denominasi Roman Katolik bahagian Sibu menerima cek bantuan bagi Sekolah Mubalik Sarawak 2021 pada Khamis. Simbolik penyerahan telah disempurnakan oleh Menteri Muda, Belia dan Sukan merangkap penasihat kepada Mission Authority Roman Catholic Diocese of Sibu, Datuk Sna dan Lawan. Selain itu, penyampaian surat kelulusan bantuan dana Sekolah Mubalik Sarawak Roman Catholic Diocese of Sibu telah diagihkan kepada 7 sekolah di Sibu. Ia termasuk sebuah sekolah di Kanawit, Song, Meradong dan Julau, 2 sekolah di Mukah dan Selangau, 3 sekolah di Sarike serta 5 sekolah di Dalat. Beralih ke laporan mengenai lawatan kerja Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Luar Bandar, Datuk Ik Pahon Joik yang meninjau projek transformasi luar bandar RTP bagi kawasan Dun Beting Maru pada Khamis. Projek tersebut bertujuan bagi membangunkan pengusaha kecil dalam bidang mengeksploitasikan hasil hutan khususnya dalam perusahaan gula apung dan gula nipah. Difahamkan pihak Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS telah memberikan khidmat nasihat bagi projek ini. Dalam program berasingan, Datuk Ik Pahon juga telah melakukan lawatan kerja sama di kawasan Kabong. Dalam lawatan tersebut, beliau sempat mengunjungi tempat pemprosesan gula apung di Kampung Perpat bersama rombongan serta melihat kaedah pemprosesan gula apung oleh pekebun kecil di kawasan tersebut. Selanjutnya pula, 6 masjid dan 8 surau di zon Sungai Apin dan zon Simunjan proper menerima sumbangan dana daripada Speaker Dun Sarawak, Dato' Amar Tan Sri Muhammad Asfiah Awang Nasar bagi membantu menjalankan aktiviti keagamaan. Sumbangan sebanyak RM100,000 tersebut telah disampaikan oleh mantan Adun Simunjan Al-Ladris dalam satu majlis ringkas di Rumah Rehat Seri Simunjan pada Khamis. Sejumlah RM60,000 disumbangkan kepada 6 masjid yang mana setiap masjid menerima RM10,000. Manakala sejumlah RM40,000 disumbangkan kepada 8 surau dengan setiap surau menerima RM5,000. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Terus kekal laksanakan tanggungjawab kita bersama mengekang penularan COVID-19. Jangan abaikan SOP yang ditetapkan kerana malang tidak berbau. Salam UKAS.